Baik, hanya acara berbasikal khas menerusi saluran yang betul akan dibenarkan untuk mengguna laluan di lebuh raya. Ini selepas tren berbasikal yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dilihat berisiko apabila melibatkan penggunaan laluan lebuh raya yang sibuk. Ikuti laporan wartawan Esra Awani, Hilmi Malik. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Datuk IR Muhammad Syuhaimi Hassan, langkah itu mungkin diambil memandangkan isu keselamatan merupakan keutamaan. Mana-mana yang urusan untuk berbasikal di lebuh raya, kita perlu lalui proses yang betul supaya keselamatan berbasikal ni kita jaga. Yang kita jaga secara teratur. Pihak lembaga raya ke kemudian ke apa ke, kita tiada halangan tentang minat basikal. Cuma kita kata kalau nak buat, kita atur secara teratur dan kita kawal semua trafik supaya tahap keselamatan dia tu tinggi, kita jaga. Kan? Bila kita atur, lorong pun kita tutup, kereta pun tak boleh masuk dan dia boleh gunakan secara selamat. Sementara itu, Muhammad Syuhaimi memberitahu ada yang keliru dan beranggapan laluan motosikal sesuai untuk kegunaan pengayuh basikal. Namun beliau menjelaskan ia sebenarnya dilarang dan ada faktor tertentu mengapa tidak dibenarkan. Larangan berbasikal di lebuh raya ni dia merangkumi semua sekali, even dan mainline ataupun basikal atau motosikal, lorong motosikal. Sebab konsep kita adalah menggunakan basikal di lebuh raya termasuk sekali dengan motosikal ini, dia membahaya kepada bos either basikalis ataupun motosikal sebab differential speed tadi. Kita bila ada basikal dengan laluan kenderaan biasa, dia ada differential speed. Differential speed tu yang menyebabkan bahaya kepada bos parti lah. Yang tu kita advise dia not to use ataupun larang menggunakan lebuh raya kepada semua pengguna motosikal basikal lah. Menurut pihak LLM, beberapa kawasan lebuh raya yang dikesan menjadi tumpuan pengayuh termasuk Latar, Kesas, Gatri dan Lekas. Dalam pada itu, Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Azizman Alias mengingatkan penunggang basikal supaya mematuhi isyarat papan tanda selain berbasikal mengikut etika sepatutnya. Jika mereka mengabaikan isyarat ini ataupun mengabaikan papan tanda ini, mereka masuk juga, mereka sebenarnya telah melakukan satu kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 dan boleh dikenakan denda dan juga penjara jika kita mengambil tindakan untuk membawa mengheret mereka ke mahkamah untuk pertuduhan. Mereka yang berbasikal di jalan-jalan perlu dalam keadaan yang sederet, iaitu satu-satulah, tidak bersaing, tidak berlumba-lumba membahayakan pada kenderaan lain, sebab keupayaan basikal itu sendiri tidak sama dengan kenderaan-kenderaan yang bermotor yang lebih laju lah, lori, kereta dan lain-lain. Setakat ini, pihak LLM akan berbincang dengan pihak berkuasa berhubung keperluan memasang papan tanda yang khusus melarang aktiviti berbasikal di kawasan lebuh raya. Laporan Hilmi Malik, Esra Awani. Tren berbasikal kelihatan hangat di kalangan masyarakat. Tetapi terdapat beberapa impak dari sudut kesihatan yang perlu kita ketahui. Berikut keterangan dari pihak pakar yang saya kongsikan kepada anda. Perkara penting, sila pastikan spek basikal bersesuaian dengan diri anda, terutamanya melibatkan saiz. Kedudukan salah terlalu lama mampu menyebabkan kesakitan pada tengkuk dan juga bahagian tulang belakang. Anggota tangan boleh diserang kesakitan sendi dan urat kerana kayuhan yang berpanjangan. Bahagian lutut mampu terjejas akibat tulang tempurung yang selalu bergeser. Kerosakan sendi pada kawasan buku lali akibat kekerapan pergerakan di bahagian pedal basikal. Faktor tempat duduk atau kedudukan di atas seat post terlalu lama akan memberi tekanan yang tinggi yang boleh membawa kepada masalah seksual. Selain itu, keadaan peluh berpanjangan juga mampu mendatangkan jangkitan kulat pada kulit khusus di bahagian pakaian yang ketat. Itu sedikit sebanyak impak berbasikal dari sudut kesihatan selain kecederaan yang lebih kronik akibat kemalangan. Sebelum itu, kita dengarkan nasihat pakar. Hai, bagi penggemar basikal di Malaysia, kita harus menjaga keselamatan kita sendiri. Tolong utamakan keselamatan bila keluar. Pakai helmet, pakaian bertutup.
Bila anda tidak pasti atau menghadapi apa-apa kesakitan, tolong dapatkan nasihat doktor untuk keselamatan anda.